Hutan buluh dan bunyi daun ditiup angin nyaman dan sungguh menyegarkan. Hyo-san, seorang Sami beragama Buddha, ialah aset kebudayaan Korea nombor 23 dan pembuat garam buluh. Kim Mi-seo dilahirkan dan dididik di Kanada, menziarah Kochang, daerah utara Chola, untuk belajar cara membuat garam buluh. 안녕하세요. 선생님, 주겸이라는 무엇인가요? 주겸이요? 네. 우리 바닷가에 나는 재래식 산불에 의해서 만든 소금을 3년 이상 먹은 대나무에다가 파져 넣어가지고 8번을 굽고 9번 저는 노련이 있어 만든 거예요. 그 주겸의 작용은 요새 이제 새로 거시해봐야겠지만 옛날 것을 봐서는 우리 인천에 있는 모든 찌꺼기 그것들을 싹 씻어내는 작용을. Buluh yang digunakan untuk garam buluh adalah dari 3 hingga 5 tahun. Minyak buluh di dalam batang-batang itu menolong mengurangkan tekanan darah tinggi dan suhu badan tinggi. Minyak buluh dan cairan dalamnya diserap oleh garam yang dijemur di dalam proses pembakaran dengan menggunakan pokok buluh. Ini menghasilkan bahan-bahan yang terbaik dari garam buluh. 대나무마다 색깔이 틀린데요. 옅은 초록도 있고 짙은 초록도 있고 아니면 좀 노란 색깔이 있는데 뭐 차이점이 있나요? 있어요. 이거는 3년생이고 좀 조금 더 짙은 초록색은 2년생이라고 볼 수 있고요. 2년생이요? 이렇게 차이점이 있네요. 그리고 이제 이보다는 좀 더 색깔이 노란 거. 네. 그건 이제 3년 이상 5년 산 뜻이라고 하면. 그러니까 나이 차이네요. Isikan dengan penuh sebatang buluh dengan garam yang telah dijemur yang bersih daripada apa-apa bahan berbahaya. Jangan meninggalkan apa-apa tempat kosong di dalam buluh. 대나무가요. 뭐 사이즈별로도 뭐 있나요? 이건 뭐 사이즈별로 규격화된 것은 아니고요. 수분이 되기 때문에 직경 7, 8cm 미만의 것. 이것이야말로 이런 제품을 대나무를 써야만이 중심점에 가만히 놓고 보면 대나무 수액이 잘 스며들게 있어요. Menyusun batang-batang buluh itu dalam longgokan yang dipenuhi dengan garam yang dijemur dengan kemas di atas sebuah gerabak besi. Letakkannya ke dalam sebuah relau bagas yang diperbuat oleh dinding yang diliputi oleh tanah kuning. Pokok pine yang telah ditebang di dalam masa setahun digunakan sebagai kayu api sebab ia bebas daripada toksin-toksin dan mengandungi tenaga pembasmi kuman yang tinggi. Garam buluh itu kemudiannya dibakar pada suhu sehingga lebih daripada 800 darjah selama 6 hingga 8 jam. Serbuk resin pine ditambahkan kepada kayu api untuk meningkatkan keasyikan api itu. Keluarkan garam buluh itu dari relau bagas. Sebaik saja garam yang dijemur telah dibakar dengan mencukupi. Setelah menyerap ciri-ciri perubatan buluh dan pine, tanah kuning dan gerabak besi. Hanya garam buluh yang tertinggal dalam bentuk seperti tiang. kerana pokok-pokok buluh itu telah dibakar menjadi abu. 이게 어제 그 참이염을 다듬어가지고 대나무에 이렇게 한번 벗어 나온 것이거든요. 보시면 이 대나무 재질이 좀 풀어 보이죠? 한번 굽으니까 하얗게 천일염처럼 뜨겁잖아요. 상당히 뜨겁네요. 지금 굉장히 뜨겁죠. 와. 한번 제가 때려볼게요. 이렇게 금속한 금속으로 생산하죠. 와. 이게 바로 주겸의 그 소성장보다 아주 Batang-batang garam buluh itu akan dibakar sebanyak 8 kali lagi dengan prosedur yang sama. Untuk membakar garam itu lagi, ia mesti melalui proses penghancuran. Garam buluh yang telah dihancurkan, kemudiannya direnjiskan dengan air tanah kuning yang mengandungi sulfur dan tenaga bumi yang tinggi. Ini dimasukkan ke dalam batang buluh dan dimampatkan. Sebagai garam buluh, semasa ia dibakar dari tahap 1 hingga tahap ke-8, boleh diperhatikan perubahan warna. Warna garam buluh itu semakin menjadi kekelabuan. Apakah kebaikan yang garam buluh kandungi selepas melalui proses ini?
Sebuah eksperimen anti kuman telah dijalankan dengan garam buluh. Sayur-sayuran yang mudah rosak telah dibubuh garam bakar dan garam buluh dan selepas itu disimpan pada suhu 25 darjah. Keputusan yang diperhatikan menunjukkan tumbuhan kulat pada sayur-sayuran yang dibubuh garam biasa yang dibakar. Garam buluh dibuktikan lebih berkesan untuk menghalang kereputan dan ia sedang dipatenkan sebagai sebuah bahan anti kuman untuk mengekalkan kesegaran. Dioksin mencair pada suhu lebih daripada 700 darjah. Garam buluh dibakar 8 kali pada suhu lebih daripada 800 darjah dan dibakar pada suhu-suhu lebih daripada 1500 darjah pada kali terakhir yang mencairkan dioksin. Hanya 0.001 pikogram peninggalan dioksin didapati dalam garam buluh ungu di dalam sebuah eksperimen yang dijalankan oleh Universiti Sains dan Teknologi Kohang.